Okay, so kita bertemu dalam siri video yang seterusnya berkenaan dengan Facebook Ads Fundamental. Okay, so saya share dulu. So dekat kita punya Ads Manager, video yang lalu saya ada share berkenaan dengan kita punya structure campaign untuk Facebook Ads. Jadi berkenaan dengan kita punya marketing objektif, so Facebook sebenarnya dia dah bantu memudahkan kita apa objektif periklanan yang kita nak lakukan. Okay, sebagai contoh kalau kita nak buat marketing awareness, kita ada dua perkara iaitu brand awareness ataupun reach. Facebook dia punya sistem ni sebenarnya dia penekanan ataupun kelebihan dia adalah pada sistem optimize. Sebagai contoh kalau macam brand awareness ni kita boleh target kan dekat orang yang suka spend masa yang lama terhadap satu iklan, mana dia baca sampai habis, dan dia juga reach pada orang yang ada interest terhadap produk atau servis tersebut. Kemudian dari bagi bahagian reach ni, maknanya Facebook dia akan blast sebanyak mungkin numbers of orang, numbers of people yang dapat iklan ni adalah secara maksimum. Okey, seterusnya dari segi consideration ni, dekat sini kita ada traffic. Traffic ni maksudnya Facebook dia akan optimizekan kepada orang yang suka tekan link atau klik link kepada website, klik link kepada Messenger atau klik sekarang untuk WhatsApp. So Facebook dia akan cari orang yang ada interest ataupun dia punya pattern macam tu. So kita akan pilih traffic. Kalau kita nak buat iklan berkaitan dengan engagement, engagement ni dia adalah basic ads yang mana kat sini dia ada post engagement, dia ada page likes dan dia ada juga events. Okay, so macam dekat engagement ni, macam kalau kita buat satu posting dan kita just boost post, itu pun cara yang paling ringkas dan paling cepat untuk kita buat iklan. Tapi kurang praktikal. Bukan nak kata tak betul, tapi kurang praktikal lah. Best practice maknanya kita ambil tahu dulu macam ni kita nak set up kita punya customer segmentation, kita punya audience detail, kita punya placement, barulah kita boleh buat benda tersebut. Okey, balik pada engagement ni, selain daripada kita ada post engagement, kita ada page like, dan kita pun ada events. Events ni bagi saya yang pernah gunakan, saya banyak promote untuk event. Dia sangat function, sangat efektif. Sebagai contoh, macam kalau kawan saya, dia klik dekat event tu, yes, we are going. Yes, Firdaus Putra will going to this event. Dia jadi satu periklanan secara percuma. Mana orang-orang lain tengok, oh okay, dia ni join. Jadi orang lain pun ada interest untuk nak join. Cuma dari segi kontra dia, iklan ni sedikit mahal lah. Okay. Seterusnya dari segi apps install ni, ini adalah kalau kita nak promote kita punya apps. Video views ni kalau kita ada kita punya konten berbentuk video, kita boleh menjalankan iklan menggunakan video views. Kita fokuskan pada objektif video views yang mana sekarang ni kalau nak kira macam kos iklan bagi video views ni sangatlah murah. Dan selain daripada tu dia punya benefit, contoh macam sekarang ni ramai orang suka layan video. Jadi bila dia tengah scroll tu, kita keluar iklan video kita. Video ni pula dia berbentuk, dia akan autoplay. Jadi dia boleh capture orang dalam masa 10 saat tu sangat mudah lah. Okay, seterusnya kalau kita nak create satu set database, kita akan pakai lead generation punya objektif. Okay, contoh database yang kita boleh dapat mungkin dari segi email, nombor telefon dan juga survey form. Okay, yang ni yang baru, tak baru sangat lah, maknanya dah lama juga ada. Tapi message ni, iklan menggunakan message ni, dia benefit kepada orang yang ada fanpage dan orang dia punya prospek tu dah pernah PM dia dulu. So dia macam follow up system lah, iklan yang follow up. Okay, kemudian dari segi conversion, okay, banyak orang tanya apa beza conversion dan juga traffic. Macam saya kata awal-awal tadi, untuk
Facebook Ads ni, objektif ni part yang mana kita kena selektif bahagian optimization. Maknanya kat mana kita nak Facebook optimize iklan kita. So untuk conversion ni, Facebook dia akan cari orang yang suka membeli di mana berlakunya conversion, berlakunya sales di website dan sebagainya. Jadi Facebook dia dah analisis dah, dia ada data-data pattern orang yang dah suka berbelanja ataupun orang tu dah suka pergi ke link-link yang diberikan. Okay. Seterusnya dari segi catalog sales ni, catalog sales ni dia sangat advance, maknanya banyak, ada sikit coding, nak letakkan dia lebih kurang mana nak jadikan macam Shopee ke Lazada punya bentuk e-commerce. Tapi dalam Facebook Okay, dari segi store traffic ni pula, contoh perniagaan yang franchise, dia ada banyak cawangan, dia boleh buat offer, boleh buat promotion. Jadi kalau macam cawangan tu kita boleh letak alamat setiap branch tu dalam kita punya asset tu nanti. Dan seterusnya bila kita nak blast iklan ni, kita boleh blast, contoh saya nak buat satu iklan untuk 10 kedai. Kedai ni ada di rata-rata lah, di seluruh Malaysia, di seluruh Pantai Timur. Jadi iklan tersebut boleh berjalan secara sentak dan automatik dia akan localizekan kepada orang-orang yang di sekitar, pada target-target sekitar, pada prospek-prospek yang di sekitar kedai tersebut. Maknanya kita nak tarik orang untuk pergi ke kedai, ada promotion, ada offer, okay, dan sebagainya. Okay, jadi ini sedikit berkenaan dengan penerangan tentang apa kita punya objektif iklan ni. Okay. So kalau basic yang kita akan pakai adalah engagement. Biasa kita akan pakai engagement lah. Jadi untuk topik kita, saya akan fokuskan pada engagement, video. Saya akan fokuskan kepada pengiklanan yang bersesuaian dengan kita punya topik. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh faham kat mana keperluan, apa objektif yang tuan-tuan akan pakai. Okay. Seterusnya, kita pergi pada praktikal. Okay, kita klik dulu engagement. Bila kita selektif pada engagement, okay, jadi kita boleh buat option lah, dia ada bagi post engagement, page like atau event responses. Okay, so saya klik dulu pada post engagement. Dekat campaign name ni, dia letak engagement. Tapi pada saya recommend tuan-tuan dan puan-puan untuk letakkan nama yang kita familiar lah. Contoh kalau sekarang ni mungkin satu iklan. Let's say kalau tuan-tuan dan puan-puan ada buat 10 iklan, 15 iklan, takkan semua nama engagement. Jadi kita kena letak apa campaign yang nama campaign yang familiar lah untuk kita. Jadi kita je yang tahu nama iklan ni adalah untuk iklanan jenis apa. Okay. Bagi contoh, saya letak demo. Okay. Terpulang pada anda nak letak apa jenis nama campaign. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan tahulah. Okay. So, jadi ni saya abaikan dulu split test ni. Nanti kita akan fokus pada tajuk split test. Cuma sekarang ni kita nak running dulu kita punya iklan. Okay. So, objektif campaign kita engagement. Kita punya campaign name demo scan. So, kita tekan continue. So, kat continue ni kita akan pergi kepada bahagian asset. So, dekat asset ni dia akan melibatkan dari segi audience targeting, okay, placement, budget and schedule. Kemudian kita ada optimization lah. Jadi setiap pada bahagian ni saya perlu ceritakan dengan lebih detail. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh follow, boleh ikut dan boleh faham. Kita boleh laksanakan.
Okey, sebelum kita mula berkenaan dengan audiens ni, jadi kita kena faham, kita buat iklan ni, kita nak tahu, kita nak kenal pasti siapa pelanggan yang kita nak. Siapakah anda punya segmen pelanggan. Jadi siapa yang nak carikan penyelesaian, siapa yang mampu nak beli servis anda. Okey. Jadi kita memang dah kena kenali siapa kita punya customer segmentation. Jadi dua perkara, dia dah kita dah kenali siapa kita punya pelanggan, dan yang penting pelanggan tu mampu membeli kita punya servis ataupun produk. Okey. Jadi kalau boleh saya sarankan, bila kita ada satu servis atau produk ni, memang kalau boleh kita fokuskan siapakah pelanggan kita, siapakah avatar kita. Okey. Jadi bila kita buat iklan ni, kita kena be very specific. Maknanya kalau boleh, contoh, kita punya contoh segmen, kalau produk cantik, kita nak cari let's say produk menghilangkan jerawat. So kita ada satu customer segmentation yang belum berkahwin. Jadi memang kita dah khaskan kita punya copywriting, kita punya gambar untuk orang yang belum berkahwin. Jadi dia nak kulit muka dia ni cerah, cantik, mulus sebab dia nak berkahwin ataupun dia nak cari pasangan. Tapi contoh kalau produk tadi kita nak jual kepada orang yang dah berkahwin, jadi ayat dia, copywriting dia, gambar dia mesti dah target kepada orang yang sudah berkahwin. Cara bahasa pun kepada orang yang dah berkahwin. Jadi kita kena be spesifik macam itulah. Kita jangan target kepada semua. Biar lebih elok buatkan banyak iklan yang fokus kepada satu-satu segmen pelanggan berbanding satu iklan kita target semua. Susah macam tu. Kita biar be spesifik daripada sekarang. Okay. So ni adalah setting untuk target audience. Kita dah settlekan bahagian campaign dan objektif. Okay, so dekat sini kita boleh tengok dia ada bahagian audience. Kita pecahkan pada placement, kita ada budget schedule. Kemudian dekat sebelah kanan ni dia ada audience definition, dia ada audience size ni, estimated daily result. So setiap perubahan yang berlaku di sini nanti akan membawa perubahan kepada dekat sini. Okay. So dekat sini bergantung kepada kita punya detail targeting. Manakala kalau dekat sini bergantung kepada kita punya bajet sehari. Okay, kalau boleh dekat Malaysia ni, kita target jangan terlampau ramai lah. Kita balik-balik pada objektif kita. Kita nak menjual ke, kita nak buat awareness. Okay. So kalau boleh buat iklan ni, kita kena betul-betul targeted. Tapi berkenaan dengan size, dia sebenarnya very subjektif. Tapi contoh kalau untuk iklan, untuk buat brand awareness, untuk buat marketing, ataupun kita nak buat promotion, kalau dia memang size audience ni, potential reach ni kena besar lah. Mana kalau 1 juta pun tak ada masalah. Berbanding dengan kita nak buat penjualan, bila buat penjualan barulah kita punya potential reach ni semakin spesifik dan target dia semakin kecil. Mana kita betul-betul tahu siapa orang yang boleh membeli kita punya produk atau servis. Okay, so saya pergi kat sini. Okay, dekat bahagian audience ni, first part ni dia akan minta bahagian custom audience ni. Dia ada create audience ataupun using audience. Tapi yang ni saya abaikan dulu. Saya akan sharekan dalam video yang seterusnya. Jadi kita terus fokus kepada bahagian location. Okay, dekat sini, location ni kita kena faham dekat mana orang tu access Facebook. Bukannya macam orang tu letak alamat, dia tinggal kat mana tapi dia kerja dekat Petaling Jaya. Jadi tak praktikal lah. Maksudnya kita kena cari orang tu dia access dekat mana. Okay. So bila saya buat iklan dekat Malaysia, maknanya siapa saja orang yang access Facebook di Malaysia. Okay. Contoh kalau ada pendatang tanpa izin ataupun expatriate, mana pekerja asing ni, dia ada dekat Malaysia, dia memang
ada potensi dia orang pun dapat sama juga iklan ni kita yang kita buat ni. Jadi kita kena kena uh, kena buang lah mereka daripada kita punya segmentation pelanggan. Okay. So kena faham location ni daripada mana. Dia adalah dekat orang yang access Facebook dia. Okay. Dia access Facebook dia di mana. Tu location. Okay, so kalau kita tengok, kalau kita nak lebih spesifik, kita ada people living this location, people recently in this location, ataupun people travelling in this location. Tapi saya sarankan buat je dulu people living or recently in this location. Okay. So bila kita pilih ni, maknanya jenis orang yang kebanyakan masa dia memang dekat kawasan tersebut. Maknanya kalau dia datang melancong ke, sekadar check in ke, okay, mana kita boleh gunakan option ni lah. Okay. Biasa kita memang guna ni lah, everyone, people living in or recently in this location. Okay, so kalau kita nak lebih targeted kat sini, biasa saya akan letak bandar-bandar besar lah. Mana kalau bila kita nak buat conversion sale, mana kita target nak buat sale, kita akan fokus kepada bandar-bandar besar. Contoh macam Ipoh. Yang ni tak ada masalah, kita boleh letak banyak terus pun tak apa. Dia disebab contoh bila kita nak menjual ni, orang di kawasan bandar ni dia memang ada kemampuan lah. Dia mampu untuk membeli dan kemudiannya dia ada satu sikap yang mana dia dah biasa dengan pembelian secara online. Pendedahan secara online ni dia orang dah biasa. Okay. Okay, so sekarang ni cara pertama kita boleh pilih negara. Yang kedua kita boleh pilih dari segi bandar. Okay, so contoh kita nak target, kita ada kemudahan servis produk yang untuk kita boleh COD. Mana kita nak COD barang ni, kita nak letak kat mana. Contoh saya letak nama jalan lah. Jalan. Okay, saya masukkan Jalan Ampang. So, mana dia boleh cover kat sini, Jalan Ampang. Let's say saya nak kecilkan sikit lagi Jalan Ampang ni sebab dia besar 10 mat. Saya punya kemampuan untuk COD lebih kurang 10 kilo je. Okay. So, dekat sini je saya punya target pada iklan ni. Okay, ni cara yang pertama lah, mana kita masukkan nama jalan ataupun yang seterusnya kita boleh gunakan function drop pin ni. Contoh saya target di Kuantan ni, saya cari perumahan yang elite. Okay. Jadi saya nak letak kawasan ni, kawasan elite. So saya letak drop pin. Saya letak betul kat atas kawasan ni. So bila saya gunakan drop pin ni, dia keluar dalam bentuk koordinat dan longitude dan latitude ni. Mana size radius pun kita boleh letak berapa besar. Okay, so ni cara kita nak letakkan iklan lah. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan contoh letak lokasi. Sekarang saya nak tunjukkan cara kalau kita nak buat marketing awareness, tapi saya fokuskan kepada Semenanjung saja. Saya buang ni dulu. Okay, let's say saya letak Malaysia.
saya nak buat marketing awareness ni, fokus saya adalah pada Semenanjung sahaja. So dekat sini ada function include, saya tukar daripada exclude. Okay, so exclude ni mana saya buangkan. Saya buang. Maknanya saya keluarkan Sabah, keluarkan Sarawak, keluarkan Labuan, okay, jadi saya punya target sekarang ni memang dah dekat Semenanjung lah. Mana saya dah fokus kepada bahagian Semenanjung. Okey. Itu antara cara lain lah. Mana kalau tadi kita include, sekarang ni kita dah exclude. Okey. Okay, sekarang ni kita pergi kepada bahagian umur. So bahagian umur ni kita kena faham, macam saya kata tadi, kita kena be very specific. Kalau boleh, range umur ni jangan terlalu besar. Kita fokuskan kepada range umur antara 10 tahun ke 15 tahun. Kenapa? Sebab contoh macam untuk kita punya copywriting, kita punya persediaan ayat, penggunaan bahasa, kalau segmen pelanggan kita ni 40 tahun ke atas, kita dah berbeza cara bahasa, cara tulisan dia. Dan selain daripada tu pun kita kena faham produk kita untuk kesesuaian range umur yang mampu membeli. Tapi syarat dia kita kena faham, maknanya kita kena be spesifik, jangan ada range perbezaan yang besar. Okay. Let's say sekarang ni saya punya contoh, saya letak umur 25 sehingga 35. Okay, so kita faham untuk orang 25 ke 35 ni maknanya dia masih boleh adapt dengan penggunaan bahasa yang santai. Jadi kalau range umur kita ni terlampau besar, maknanya contoh kita dah buat 40 ke, 50 ke, jadi kita dah merugikan prospek tu. Audience kita tu dah terlalu luas, maknanya target kita penggunaan ayat preparation content ni dah lari untuk mereka. Okay. Jadi maksimum pun kita boleh letak 25 sampai 40. Jadi kalau boleh jangan terlalu besar lah untuk bahagian range umur ni. Okay. So dari segi gender ni, memang kalau balik-balik pada produk kita, siapa kita punya pelanggan. Tapi kalau saya recommend untuk kita pilih salah satu lah, to be specific. Siapa yang mempunyai kemampuan membeli yang bagus. Tapi kalau untuk dari segi marketing, tak kisah untuk buat all. Okay. Okay, seterusnya dari segi okay, kalau tengok yang di tengah ni saya tinggalkan kejap, saya pergi pada bahagian language. Language ni adalah bahagian kita nak penggunaan bahasa kepada orang yang access Facebook dia. Dia setting Facebook ni, dia gunakan bahasa apa. Contoh macam kalau saya memang target produk ni ataupun iklan ni, saya memang targetkan kepada orang Cina. So saya letak Chinese. So sebenarnya saya recommend pada iklan ni, kita pilih penggunaan iklan ni ataupun bahasa adalah pada siapa orang tersebut. Dia setting bahasa dia apa pada Facebook. Dia punya setting Facebook tu. Okay. Contoh kalau saya nak target market Chinese, saya letak bahasa Cina. Kalau saya target market India, so saya letak Tamil. Okay, so kita pilih siapa yang kita nak. Bahagian language ni pun adalah salah satu cara untuk kita kurangkan kemungkinan iklan kita ni pergi kepada orang-orang luar ni, pendatang-pendatang ni ataupun sekretariat ni. Okay. Biasa saya akan pakai
English, Malay. Okay. So sekali lagi saya buat rumusan. Dari segi cara kita buat periklanan ni, di bahagian audience ni, yang pertama adalah cara untuk kita buat lokasi. Kita nak letakkan lokasi, kita boleh type bandar-bandar besar, kita boleh letak nama jalan dan kemudian kita boleh drop pin. Let's say kalau kita nak buat marketing, macam sekarang ni contohnya di Semenanjung saja, kita pun boleh include ataupun exclude. Okay. Kemudian dari segi faktor umur, range umur ni kalau boleh jangan terlampau besar, biar dia berkesesuaian dengan kita punya pendekatan iklan. So antara cadangannya adalah dari segi range umur 10 ke 15 tahun. Dari segi gender kalau boleh pun be spesifik. Kalau kita nak menjual, siapakah golongan jantina yang mampu mempunyai kuasa membeli yang tinggi. Let's say kalau betul-betul kita nak buat marketing, okay, baru kita pakai, tak kisah lelaki atau perempuan. Untuk detail targeting ni saya akan sentuh dalam video yang seterusnya. Dekat bahagian language ni, kita adalah target kepada orang yang dia set bahasa apa dalam handphone dia. Facebook dalam handphone ni dia set bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke. So ini pun salah satu cara untuk kita filter orang-orang asing ni. Orang Indonesia ke, orang Myanmar ke. So kita target pada siapa yang kita nak menjual ni lah. Okay, dari segi connections ni, dia ada few parts mana kita target kepada Facebook page, orang yang pernah like page kita, mana fokus kepada page ni saja, ataupun kita nak cari kawan kepada orang yang pernah like page kita, atau kita tak nak langsung target orang yang dah like page kita. Okay, sama juga macam apps atau event, tapi kalau untuk step kali ni saya abaikan dulu, biarkan kosong. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut dulu langkah-langkah yang ada, boleh fahami dulu. Jadi kita akan share video yang seterusnya dengan lebih detail berkenaan dengan detail targeting.